A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kerana kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadiri majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas pada muka surat 415 insya-Allah. Dan pada pagi ini kita telah mula masuk kepada surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah salah satu daripada surah Makkiyah dan salah satu daripada surah yang memang kita akan mendengarnya dan mungkin membacanya pada setiap pagi Jumaat. Kerana itulah sebenarnya yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh pada setiap hari Jumaat. Itu adalah salah satu daripada apa yang dibuat dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah itulah yang terbaik juga bagi kita untuk kita lakukan pada setiap hari Jumaat. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca surah ini? Bukan kerana namanya surah As-Sajdah. Nama itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada surah ini kerana kandungan surah ini, kerana tema surah ini adalah As-Sajdah. Apa dia As-Sajdah ni? Sajadah ni artinya adalah dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai Al-Khudu', petanda kepada ketundukan kita kepada sesuatu benda. Jadi bila As-Sajdah artinya ialah kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya ialah dan bukan hanya dalam perbuatan kita, bukan hanya dalam tindakan kita, bukan hanya dalam bentuk tubuh kita saja yang kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya adalah sebenarnya lebih dari itu lagi, iaitu kita hendaklah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala badan kita, dengan segala hati kita, dengan segala pemikiran kita, iaitu kita adalah tunduk dan tidak tunduk kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya ada manusia yang tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini, maka dia akan ditundukkan secara paksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dan dalam masa yang sama juga ialah kita ni sebagai manusia, kita mempunyai badan. Badan kita ini bergerak, iaitu jantung kita bergerak, badan kita bergerak, tangan kita bergerak, otak kita bergerak, darah kita bergerak. Tak ada benda yang tak bergerak. Kenapa dia bergerak? Adakah manusia boleh stop pergerakan itu? Tak boleh. Kenapa? Kerana pergerakan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pergerakan itu adalah kerana mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah menetapkan bahawa darah mesti mengalir, jantung mesti berdegup, paru-paru mesti mengambil oksigen dan sebagainya. Jadi semua benda itu adalah bergerak dengan ketetapan, dan ertinya ialah semua benda itu adalah tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu makna khudu'. Jadi makna khudu' ini adalah as-sajdah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada kita supaya kita ni sujud kepadanya sahaja, tidak tunduk dan tidak sujud dan tidak ikut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana anggota kita, sebagaimana juga binatang-binatang, sebagaimana pokok-pokok, sebagaimana langit, sebagaimana bumi, sebagaimana bulan, bintang dan sebagainya, atas, bawah, semuanya ini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia satu saja, iaitu hati manusia, dia tidak tunduk kepada Allah Taala, dan juga jin. Jadi oleh sebab itulah dinamakan sebagai As-Thaqalan. Di dalam satu ayat yang lain, As-Thaqalan ni artinya lah dua benda yang memberat. Kedua benda inilah memberatkan bumi ini. Jadi insya-Allah kita baca surah As-Sajdah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ada depan kita pada pagi ini boleh buka mushaf. Muka surat kita ialah 415 insya-Allah, surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fih min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kita baca permulaan daripada surah ini. Yang pertama sekali ialah Alif Lam Mim. Jadi surah ini dimulai dengan nama ayat huruf-huruf muqatta'ah dipanggil sebagai, iaitu huruf-huruf yang terpotong-potong ataupun tahajji, yang merupakan sebagai
huruf-huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi kita telah sebut sebelum daripada ni apakah maknanya. Maknanya sebagaimana menurut ramai pendapat ulama ialah minta maaf, pendapat yang kuat mengikut tafsir jalan lain, dikatakan bahawa Allahu a'lamu bimuradi. Itulah maksudnya, iaitu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui artinya. Tetapi dalam pendapat-pendapat yang lain, ulama-ulama seperti tafsir Al-Wasit, dia lebih cenderung kepada satu pendapat lain, iaitu apa? Iaitu maksudnya potongan-potongan ini, huruf-huruf ini nak memberitahu kepada manusia, nak cabar manusia bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran ini di dalam bahasa yang mereka fahami dan menggunakan huruf-huruf yang mereka gunakan daripada alif sampai ya. Jadi itulah dia. Kan aku dah gunakan ini, alif, lam, mim. Kamu buatlah. Kenapa kamu tak buat? Kamu tak boleh buat. Jadi manusia tak boleh nak buat. Jadi menunjukkan sepatutnya bila mereka tak boleh buat, sedangkan mereka ni mampu, mereka ni orang Arab yang hebat, yang fasih, yang bukan Arab, bukan kita lah kan, orang Arab yang hebat tu kan, yang boleh buat syair, boleh buat ini, boleh buat ini, tapi kenapa tak buat? Jadi menunjukkan mereka ni lemah untuk menghadapi Quran. Jadi artinya oleh kerana itu maka patuhlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kepada surah ni. Surah ini dia akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya tanzilul kitab. Allah Ta'ala ni menyebutkan bahawa kitab ini tanzilul kitab. Jadi ulama-ulama tafsir, kalau ikut bahasa Arabnya kan, dia kata tanzilul kitab ini adalah mubtada. Penurunan kitab ini. Gitu, penurunan kitab ni Quran lah. Kemudian dia kata la raiba fihi ni mengikut tafsir jalan lain, dia kata ini adalah khabar yang kedua. Tetapi menurut pendapat lain, dia kata ini adalah jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni ialah artinya ialah jumlah yang datang di tengah-tengah itu, tapi bukan yang khabar. Khabarnya adalah yang itu, mir rabbil alamin. Jadi penurunan Quran ini nak beritahunya adalah daripada Tuhan seluruh alam, bukan daripada Muhammad. Jadi walaupun apa pendapat ulama tentang mubtada khabar ni, kita yang tak belajar bahasa Arab ni kan, manalah kita tahu benda-benda ni semua kan. Tapi tak apa, sekadar ialah untuk maknanya ialah dia boleh memberi dua makna lah. Kalau ikut dari segi bahasa tadi, iaitu yang pertamanya penurunan Quran ini, yang pertamanya dia tidak ada kecacatan dan tidak ada pelik, tidak ada, bukannya satu mustahil, bukan satu kita kata apa ni, la raiba fi, tidak pelik lagi, dan kemudian dan dia adalah turun daripada Tuhan sekalian alam. Pendapat yang kedua kata, iaitu penurunan kitab ni turun daripada sekalian alam, daripada Tuhan sekalian alam, Rabbil Alamin, dan dia tidak ada kepelikan. Jadi insya-Allah apa-apa pun saja, ialah yang penting ialah ayat ini dia nak menekankan tentang bahawa Quran ini bukan datang daripada Muhammad. Tetapi walaupun begitu, apa kata orang ni? Am yaqulu naftarah. Mereka tetap juga mengatakan. Ulama-ulama dia tafsir mengatakan makna am yaqulu naftarah ialah bal ayaqulu naftarah. Dah sedang Quran ini dah turun daripada Allah. Kenapalah? Tapi mereka tetap juga mengatakan bahawa apa? Quran ini diada-adakan oleh Muhammad. Inilah. Mereka tak boleh lawan. Mereka tak boleh nak dah beri peluang lah. Lawan. Tapi tak boleh lawan. Tapi tak nak mengaku juga. Ini yang panggil kekah kepala kan. Jadi orang-orang kafir ni, orang Quraisy ni yang menentang Nabi SAW, mereka ni kekah kepala. Mereka tak nak ikut. Bal yakuluna iftara. Jadi bal tu saya sebut itu kerana dalam tafsiran dalam ayat kita am tu artinya bal, dalam erti bal gitu. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik. Allah Taala ulang sekali lagi. Dia ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan kamu wahai Muhammad. Tujuan dia, hikmahnya adalah litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Itu dia punya, dia kata hikmah kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran, iaitu untuk memberi, kamu gunakan Al-Quran ini untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang mana dah lama dah mereka ni tak dapat peringatan, dah lama dah mereka ni tak dapat tak dapat Rasul. Ya betul, orang Arab Quraisy ini tak dapat Rasul bila? No, sejak daripada Nabi Ismail. The last ialah Nabi Ismail AS. Selepas daripada itu tak ada. Jadi sejak daripada Nabi Ismail sampai
Kalau Bani Israel, mereka dapat banyak lagi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yusuf, ada Nabi, last sekali, ada Nabi Isa alaihissalam di Jerusalem kan, di Palestin. Jadi, tapi orang Arab Quraisy ini, mereka ni tak ada Rasul. Kecuali Nabi Ismail. Tapi, jadi mereka kenal Ismail tu. Ada Hijr Ismail. Di Kaabah tu ada Hijr Ismail. Kaabah ni siapa bina? Ibrahim bina. Siapa Ibrahim? Ayah kepada Ismail. Kata mereka tahu benda semua kan. Jadi tapi oleh kerana lamanya masa itu menyebabkan mereka tu menyeleweng. Jadi inilah pengajaran untuk kita juga kan, bahawa sebenarnya jika kita ni dah lama dapat satu benda tu, kadang-kadang benda tu akan jadi pudar, akan jadi buruk, akan jadi dan sebagainya. Jadi perlulah ada diperbaharui balik. Jadi Nabi Muhammad SAW ni Allah Ta'ala kata memberi peringatan kepada orang Quraisy ni kerana mereka dah lama dah tak dapat peringatan tu, tak ada Rasul. Jadi Allah Ta'ala datangkan litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik la'allahum yahtadun. Moga-moga dapat petunjuklah mereka ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi Allah sekarang perkenalkan diri dia untuk ceritakan diri dia. Jadi kita baca ni, maka kita akan dapat ma'rifatu, ataupun kita tahu kita akan dapat ma'rifatullah. Kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat ini. Jadi apa ayat dia? Dia katakan yang maksudnya yang tadi kita dah baca dah tentang kita mengenali Allah Taala, iaitu dia merupakan Quran. Tapi sekarang ni pula ialah Allah Taala yang menjadikan allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Taala ciptakan apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Jadi maknanya Allah Taala kata langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Maknanya semua sekali lah. Fi sittati ayyam. Dalam masa, dia kata sini lah, kalau ikut terjemahan kita lah pada hari ini, 6 hari. Tapi dalam bahasa Arab, ayyam situ, ayyam tu sebenarnya bukan hari. Ayyam tu ialah satu tempoh waktu. Jadi kat sini, ulama-ulama ada tafsir macam-macam. Apa maksud satu tempoh masa? Tempoh masa. Ulama-ulama yang sebutkan benda ni, mereka ada menyebutkan tentang hikmah. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan 6 masa? Masa tu berapa lama? Allahu a'lam. Kita tak tahu kan. Tapi kenapa disebutkan 6? Disebut 6 masa. Maknanya kenapa tak boleh kun fayakun? Boleh kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala nak sebut kat sini supaya mengajar tentang apa? At-ta'anni disebut. At-ta'anni itu maknanya perlahan-lahan buat satu benda, jangan gopoh dan kena masa ni, ikut masanya. Jadi itu adalah satu ajaran daripada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar. Itu menurut hikmah yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Wasit. Kemudian seterusnya dia kata, iaitu apa? Selepas daripada itu, summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala, terjemahannya terjemahan asalnya, terjemahan asal perkataan, kemudian bersemayam di atas arsy. Tapi masalah ini adalah salah satu daripada yang dikatakan sebagai ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni itu ayat yang mana pengetahuan tentang maknanya kita tidak dapat tahu dengan jelas. Tapi kita mesti menetapkan bahawa apa? Iaitu Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu maksudnya. Allah Ta'ala tahu maksudnya. Jadi sebab itulah di sini ada perbezaan ulama lah di kalangan antara salaf dan juga khalaf dalam memberikan makna seperti ayat-ayat ini, summastawa 'alal 'arsy. Kan Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Bagaimana dia boleh buat bersemayam di atas arsy? Jadi ulama-ulama khalaf, mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahawa maksud istawa 'alal 'arsy ni ialah Allah Ta'ala ni menguasai. Bukan bersemayam. Bersemayam ni sebagai macam raja, ada sofa, ada tempat duduk dia. Itu arsy asal maknanya kan. Tapi Allah Ta'ala mengikut para khalaf, dia menafsirkan ayat ini ialah dengan Allah Ta'ala itu berkuasa. Berkuasa di atas arsy. Kemudian malakum min dunihi, tidak ada baginya, malakum, tidak ada bagi kamu, gitu, malakum min dunihi, selain daripada Allah. Maknanya untuk kamu ni, wahai manusia, wahai insan, tidak ada untuk kamu selain daripada Allah ni wali wala syafi', yang dapat memberi syafaat, yang dapat menolong kamu, tidak ada. Allah Ta'ala saja yang dapat menolong kamu, dapat memberi syafaat. Afala tatazakkarun, kamu tak nak ambil peringatan ke? Gitu. Kemudian seterusnya, yudabbirul amra minas sama'. Ini pun masalah juga bila kita terjemahkan, sebab dalam terjemahan dia kata kadang-kadang mentadbirkan suatu urusan itu daripada langit. Mentadbirkan urusan itu. Urusan apa?
urusan lah, urusan bumi. Jadi kita pun fikirlah macam tadbir kan, macam pejabat tadbir tanah ke, tadbir negeri ke, tadbir negara ke. Tak, bukan maksud macam tu. Maksud di sini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir ialah menciptakan dan memperelokkan, yudabbirul amra minas sama' ilal ardi, dan juga menetapkan, mengaturkan semua benda daripada penciptaan sampai ke itu tadbir. Jadi sampailah kepada semua tu Allah Ta'ala aturkan, kemudian summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu, kemudian semua benda dah berlaku, semua dah tu, kemudian dibawa balik semula, iaitu benda diangkatkan semua amalannya dan sebagainya, begitu gitu. Jadi semua urusan itu ditetapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian dibawa naik semula fi yaumin kana miqdaru alfasanah, di dalam satu hari di mana tempohnya adalah 1000 tahun daripada apa yang kamu kira. Maknanya dalam perkiraan kita kalau ikutnya 1000 tahun, tapi macam mana 1000 tahun? Dalam isu ni ada banyak, ada tempat lain yang menyebutkan bukannya alf, bukannya 1000, tapi khamsina alf, iaitu seperti dalam surah Al-Hajj, seperti dalam surah Al-Ma'arij disebutkan bahawa khamsina alf, iaitu 50,000. Jadi sebab situlah kat sini adalah perbincangan ulama, apakah maksud begini, apa maksud gini. Tetapi apa yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Wasit, kesimpulannya dia kata ialah satu pendapat yang cantik, iaitu dia kata ialah maksud sini ialah kenapa 1000, kenapa 50,000, ialah kerana perbezaan di kalangan manusia pada masa tu. Hari kiamat ni, satu hari ni berapa? Jadi bagi orang kafir lain, bagi orang Muslim lain. Satu hari itu menyamai dengan berapa? Itulah salah satu daripada pendapat yang cantik yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bagi kita kan 50,000, 1000 ni adalah penjelasannya oleh ulama. Kalau kita kata malas apa benda lah, itu adalah serah kepada para ulama. Para ulama telah menjelaskan benda itu dalam pelbagai pendapat sebenarnya. Tapi yang saya sebut itu adalah salah satu daripada pendapat yang agak cantik lah, yang dipersetujui oleh Syekh Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Jadi dia kata ialah dia berbeza kerana berbezanya keadaan orang pada masa hari kiamat tersebut. Kemudian zalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim. Allah Ta'ala dia ni adalah mengetahui yang ghaib, mengetahui yang nampak, yang tak nampak. Kemudian allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah Ta'ala ni lagi yang mana ahsana maknanya yang paling best, paling cantik, paling apalah, tak ada yang paling lah. Allah Ta'ala ni kan ahsana kulla syai'in, cantik semua benda, iaitu benda khalaqahu. Jadi ada yang sebut khalaqahu, ada bacaannya ialah khalqahu, gitu. Ada lam tu ada mati, ada di baris atas kan. Yang biasa kita baca ialah menurut jumhur, dia kata adalah khalaqahu, iaitu dalam fi'il madhi. Jadi artinya yang mana Allah ini mencantikkan dalam segala penciptaan yang dibuatnya. Ada yang baca seperti Ibnu Katsir, dibaca dengan khalqahu, gitu kan. Yang mana cantik penciptaannya, sama dengan kalau kita katakan bahasa Melayu sama lah kan, tapi dalam bahasa Arab lain sikit lah. Kemudian wa bada'al khalqal insani min tin. Allah Ta'ala start boleh cerita pasal penciptaan manusia. Starting manusia dulu ni macam mana sebenarnya? Penciptaan manusia lah daripada tin, daripada tanah, iaitu Adam AS. Kemudian summa ja'ala, kemudian Allah Ta'ala ciptakan naslahu, makna keturunannya, min sulalah, daripada min ma'in mahin, daripada satu benda yang mana kata daripada air mani, iaitu air yang hina lah kan, air yang tak bermaya, air dengan air saja kan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Ta'ala telah mencantikkan kejadiannya, menyempurnakan kejadiannya, wa nafakha fihi, kemudian dalam perut ibu kan, kemudian lepas daripada itu Allah Ta'ala tiupkan, dia kata wa nafakha fihi min ruhi, daripada ruhnya. Ini pun isu jugalah kan, apa maksud ruhnya? Jadi sini ulama-ulama kata bukan ruh tu maknanya ruh Allah, bukan, tapi ruhihi tu maknanya dia dipanggil idafah untuk tashrif, iaitu ruh daripada Allah, bukan ruh Allah tapi ruh daripada Allah. Itu. Tapi kenapa disandarkan kepada Allah? Itu dia kata untuk litashrif, litakrim, untuk menunjukkan bahawa hebatnya manusia ini. Dia dapat benda ni daripada Allah Ta'ala. Ruh
iaitu yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a wa, kemudian dia menjadikan untuk manusia itu pula apa? As-sam'a, kemudian al-basara, kemudian afidah. 3 benda. Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tengok kan, manusia ni bila ada tiga-tiga ni kan, pendengaran, penglihatan, maka dia pun, ulama-ulama berkata, dia cukuplah untuk ditaklifkan. Hati. Hati maknanya kefahaman, dia boleh faham, dia tengok satu benda dia boleh faham, dia dengar satu benda dia boleh faham kan, dia boleh berfikir. Jadi cukup tiga-tiga benda tu, kelengkapan yang ada pada manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah mereka ini dipertanggungjawabkan. Qalilan ma tashkurun, tapi las-las kali lah, sikit saja yang bersyukur. Wa qalu, ni yang kata tak bersyukur ni kan, apa jadi pula dengan yang tak bersyukur ni? Tengok kan, wa qalu aiza dalalna, mereka pun taklah berkata, manusia ni berkata ni, yang ada mata, yang ada hidung, yang ada hati, yang boleh berfikir, yang boleh melihat, yang boleh mendengar, tiba-tiba mereka ni dah lain pula dah. Lain pula apa? Dia kata aiza dalalna fil ardi. Dalalna tu artinya ialah asal maknanya sesat tapi maknanya bukan sesat lah sini, maksudnya apabila kami telah dibinasakan, makna hancur lah, maknanya kan dah jadi tanah dah mati dah. Aiza dalalna, mereka berkata, dulu ke sekarang pun hampir sama lah kan, manusia ni kan, manusia tetap macam tu juga. Itu yang ada dalam pemikiran mereka. Cuma yang dulu tu dia terang-terang menentang. Sekarang ni tak ada yang menentang terang-terang, tapi kat belakang terang-terang lah mereka menentang juga, tak setuju dengan benda. Iaitu benda mereka tak setujunya, kita ni bila dibinasakan, bila dah mati, aiza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid, boleh jadi semula ke, boleh hidup balik ke? Jadi mereka tak percaya kan. Kita tengok kubur semua kan, mana ada dia kata hidup, tak ada pun. Itulah masalah manusia kan. Jadi start daripada sini lah, maka manusia tu jadi kufur. Allah Ta'ala kata kan, tak bersyukur dengan nikmat dan juga menjadi kufur. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun, mereka ni kafir, tak nak percaya bahawa kita ni akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kul yatawaffakum, Allah Ta'ala kata beritahu Syekh Muhammad kepada mereka ni, yatawaffakum, kamu ni akan dimatikan, diwafatkan. Kalau ikut wafa tu ialah menunaikan. Asalnya asal makna wafat tu ialah menunaikan dalam bahasa Arab, menunaikan hutang, membayar hutang. Jadi kita ni kan, kenapa malaikat mematikan kita? Kenapa menunaikan kita pula? Iaitu dah dapat dah semua benda tu, dah dapat rezeki, dah habis semua benda dah Allah Ta'ala dah tetap dah sempurna, dah dapat semua apa yang ditetapkan untuk dia, dah habis. Jadi dimatikan lah pula. Dimati tu maknanya dah habis dah, ditunaikan habis dah. Jadi yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Jadi sebenarnya malaikat Azrail sebut sikit, Azrail bukan Israel. Israel itu negara jahat tu. Azrail itu ialah malaikat yang mencabut nyawa tu. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kat sini, kamu dimatikan, tapi bukan malaikat tu mematikan kamu, Allah Ta'ala yang mematikan kamu, tetapi malaikat itu diwakilkan. Allazi wukila bikum, yang diwakilkan untuk kamu tu. Dah Allah Ta'ala wakilkan dia untuk pergi ambil nyawa kamu. Summa ila rabbikum turja'un, lepas daripada itu kamu akan nak pergi ke mana lagi lepas mati? Lepas kamu mati tu, kamu kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita habis hari ini muka surat 415 dan kita telah habis ayat yang ke-11 daripada surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat sedikit permata daripada surah kita pada surah As-Sajdah pada pagi ini, pada muka surat kita pada pagi ini, dan insya-Allah jumpa lagi di esok hari insya-Allah dalam ayat surah As-Sajdah muka surat 416. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.